Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum dan selamat pagi. Menonton live pagi Alah. ini dari The Parent Story. The Parent Story adalah maklumat yang memberi fokus tentang maklumat keibubapaan, pengurusan kewangan, percutian, kecantikan, kesihatan, dan hari ini kita akan bincang pula pasal merancang sebuah majlis. Okey, mohon kawan-kawan dan sahabat-sahabat Facebook sekalian untuk like dan follow Facebook kita to The Parent Story dan juga IG kita theparentstory.com. Okey, sebelum tu saya kenalkan diri dulu. Nama saya Zuriah Tua. Saya adalah seorang child birth educator dan awareness advocates. Saya memberi tunjuk ajar kepada bakal-bakal ibu dan ayah tentang kelahiran yang lebih nyaman atau lebih tenang. Dan juga saya mengajar mereka tentang macam mana nak menggunakan bahan-bahan alami untuk mendapat kesihatan yang lebih baik. Okey. Alhamdulillah pagi ni sekali lagi saya ditugaskan untuk menjadi moderator kita untuk pentas The Parent Story. Sebelum tu kami ada tawaran yang istimewa untuk anda. Anda boleh link live tengok link dekat bawah tu dan kalau ada yang berminat dengan e-book percuma kita bolehlah klik sekarang. Jangan lupa untuk share dan tag juga sahabat-sahabat Facebook anda. Mana tahu maklumat yang kita nak kongsikan hari ini bolehlah dijadikan rujukan mereka jika mereka juga mempunyai minat ataupun sedang merancang untuk membuat majlis sendirilah. Apa musim PKP ni mungkin yang di rumah ataupun di tempat-tempat yang dibenarkan kan kita tak tahu. Tapi inilah masanya kita untuk bertanya dengan yang lebih pakar iaitu Puan Falisa. Okey, pagi ni kita bersyukurlah kerana dapat bersama dengan seorang usahawan wanita yang hebat yang akan berkongsi dengan kita iaitu tips merancang sebuah majlis. Okey, pengalaman saya sendirilah ya. Alhamdulillah lah kita ada ahli keluarga yang membantu memastikan majlis tu berjalan dengan lancar. Tapi teringin jugalah dalam hati kan kalau kita nak buat majlis hari jadi untuk anak-anak ni, kita nak jemputlah kawan-kawan dia ke, nak buatlah besar sedikit. Tapi bila fikirkan betapa lecehnya kita nak merancang majlis tu kan, rasa macam tak boleh lah. That's why kita end up lalas kita sambut dengan ahli keluarga saja. So mungkin jugalah Puan Falisa boleh kongsi dengan kita hari ni. Perkara yang selalu menjadi struggling apalagi untuk ibu ayah yang pertama kali kan dia seronok dapat baby, so dia nak buat majlis, kalau boleh hari jadi tahun pertama pun nak buat, kedua pun dia nak buat, jadi mungkin dia mengurangkanlah dia punya stres tu ketika nak merancang. Sebelum tu saya rasa lebih baik saya kenalkan dululah speaker kita hari ini. Bersama-sama saya ialah Puan Falisa Yaqfar. Beliau merupakan pengasas kepada The Venue Shah Alam yang diuruskan oleh Unique Empire Ventures Sdn Bhd, berlokasi di Shah Alam. Profesion beliau ialah pengarah urusan Unique Empire Ventures Sdn Bhd, merupakan graduan Business Administration daripada International Islamic University Malaysia atau bahasa Melayunya UIA lah. Okey. Beliau sudah menceburkan diri dalam bidang perniagaan ini lebih daripada 5 tahun sudah. Jadi memang sesuailah kita menyemput beliau untuk berkongsi dengan kita sebab dia dah lalu banyak benda proses-proses merancang ni kan. Jadi dia adalah orang yang sesuai untuk kita tanya soalan. Jika kita pun nak juga plan lah kalau kita nak buat sendirilah majlis untuk anak-anak ataupun ahli keluarga kita. Baik. Sebelum tu saya nak ucapkan selamat datang lah Puan Falisa. Terima kasih sebab bersama kami pada hari ini. Okey. Sebelum tu boleh tak kalau saya nak tanya, kalau kita nak mulakan lah. Sebenarnya dalam masa nak merancang apa dia perkara pertama yang paling utama lah yang perlu ibu ayah yang paling penting lah untuk diorang? Apa dia?
Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, first kali saya ingin ucapkan terima kasihlah kepada The Parent Story kerana sudi menjemput saya untuk berkongsi sedikit tentang tips perancangan sesebuah majlis. Okey, terima kasih juga kerana menceritakan sedikit tentang saya. Okey, sebenarnya kalau ikutkannya untuk merancang sesebuah majlis ni, perkara pertama yang paling penting bila kita nak buat sesebuah majlis ni adalah bajet, okey, ataupun kita panggil orang kata keuangan lah yang kita akan keluarkan bila kita nak buat sesuatu majlis. Tak kira lah kalau majlis tu sekecil-kecil, contoh kita nak buat hari lahir untuk anak kita ataupun pasangan kita ataupun untuk diri kita sendiri. Sebab untuk situasi sekarang dah kira ramai orang yang plan untuk menyambut bersama-sama dengan family tersayang ataupun dengan rakan-rakan, okay. So bajet ni kita boleh dikatakan sebagai very subjektif sebab benda ni mengikut kemampuan sebenarnya dan mengikut konsep juga. So perkara pertama kalau kita nak cakap bajet tu kita kena realistik lah, maksudnya yang relevan. So contohnya bila kita nak buat majlis tu, contoh macam majlis hari lahir kan, bajet yang perlu dikeluarkan kita kena tahulah contoh daripada segi tempat, makanan ataupun items lain lah, contoh macam untuk dekorasi, untuk macam makanan yang relevan lah macam birthday cake kan. So jadi memang amat penting. So kalau katakanlah kita tak letakkan bajet, memang agak susah kita nak plan perkara seterusnya. Sebab kalau kita tak tahu berapa nilai bajet yang kita willing to spend, okay, sebab benda ni akan drive kita ke next step untuk perancangan yang seterusnya. Jadi kena tahu juga kalau katakanlah kita just letak satu bajet tapi kita tak tahu bajet tu relevan ke tak, kita kena tanya kepada yang lebih orang kata yang lebih arif lah, yang lebih profesional untuk bahagian ni lah. Dia macam walaupun bajet kita 1,000 pun sebenarnya boleh lah kita nak buat majlis sebenarnya. Boleh, tak ada masalah sebenarnya. That's why kita cakap kalau katakanlah kita ada bajet 1,000, 1,000 tu kita kena tahu kita plan nak buat untuk majlis apa. So kalau katakanlah 1,000, contoh kita plan 1,000 tapi kita ada plan makanan tu kita bawa sendiri. So 1,000 tu kita boleh guna bajet tu untuk items lain lah. So bajet tu kita kena letak untuk makanan, untuk tempat. Kalau katakanlah kita buat di rumah sendiri kan, so tempat tu kira kita dah keluarkan daripada kos kita lah. Maksudnya tak perlu ada kos untuk bahagian ruang tu sendiri. Tapi mungkin juga bila kita buat dekat rumah kita perlu menggunakan kemah. So benda-benda tu ada dia punya orang kata figure-figure yang ataupun detail-details benda tu layer-layer dia. Kan? Dia ada impact tak Puan Farisa kalau macam cuti sekolah dengan tak cuti sekolah? Tarikh-tarikh tu ada memberi kesan tak dengan kita punya planning sebenarnya? Okey, tarikh ni adalah perkara yang paling penting juga sebab kita tengok majlis. Kadang-kadang majlis ni kalau katakanlah hari lahir ni kita mungkin tahun tu jatuh pada weekdays. So tarikh ni pula kalau katakanlah weekdays, adakah kita willing nak buat on weekdays sebab kita kena fikir daripada segi tetamu. Contoh kalau macam event lain macam kita nak buat anniversary ataupun kita nak buat majlis perkahwinan ataupun kita nak buat orang kata akikah ke kan. So tarikh ni memang sangat penting sebab kalau kita nak buat dekat rumah berkemungkinan tidak ada masalah lah, tapi kalau majlis kita tu dibuat di luar kawasan, maksudnya yang melibatkan pihak lain, contohnya macam kita dah fikir majlis ni kita nak buat dekat dewan ataupun dekat kedai makan ataupun dekat ruang-ruangan yang macam hotel ke kan, so kita kena tengok juga tarikh ni masih lagi available ke tarikh tu untuk kita buat majlis. Sebab tarikh ni benda yang memang very orang kata limited. Contoh kalau katakanlah kita cakap di kawasan yang macam dewan, kita kena tengok macam kena check lah dengan dewan tu relevan lagi ke date tu ataupun dah penuh ke. Contoh macam musim cuti sekolah banyak orang kahwin, mungkin kalau katakanlah birthday kita ataupun anniversary kita di orang kata kita berkahwin pada hujung tahun contohnya. Kalau kita nak buat dekat dewan mestilah kita pun sendiri kena ada plan. Tak boleh tiba-tiba last minute juga kan. Alright. So maksudnya yang selain pada bajet, tarikh tu sangat penting jugalah sebab mungkin dia akan impact sama ada kalau kita plan nak buat ke dewan tiba-tiba tarikh tu penuh kan. So kita kena tukar plan kita lah kan, betul tak?
Betul, betul. Soalan kedua saya adalah apa kriteria yang perlu ibu bapa ni ambil semasa nak merancang sebuah majlis tu? Okey, first kali yang saya cakap tadi tu dah bajet. Okey, kemudian kita cakap daripada segi tarikh lah. Okey, and then bila kita dah letak bajet dan tarikh ni, kita kena tengok balik orang kata daripada segi tempat ataupun ruang. So kalau katakanlah tempat yang kita nak buat ni, kita kena fikir dalam situasi sekarang pula kan. Kita kena ada banyak SOP-SOP ataupun kita kena accept the new norm lah yang kerajaan dah tetapkan. Berkemungkinan besar saya nampak untuk situasi sekarang ni new norm ataupun SOP ni kita kena orang kata lalui dalam satu jangka masa yang panjang. Jadi bila kita nak membuat sesebuah majlis, kita kena fikir tetamu yang kita nak jemput, berapa ramai tetamu yang kita nak jemput. Jadi daripada situ tempat tu memang melibatkan satu items ataupun orang kata plan yang very spesifik lah. Kalau katakanlah jemputan kita tak ramai, mungkin kita boleh buat di kawasan rumah, maksudnya macam family member sahaja. Tetapi untuk situasi sekarang kita banyak perkara yang perlu dititik beratkan maksud saya. Sebab bila kita fikirkan balik, jemputan kita ni ada keluar daripada kawasan daerah ke, jadi kalau katakanlah kita nak jemput, kita kena concern bahagian tu ataupun tetamu-tetamu kita ni lebih daripada 100 orang ke, sebab kalau ikut SOP kan, satu meja sekarang kerajaan benarkan pun hanya 5 kerusi sahaja. 5 ke 6 kerusi lah. Buat di rumah ke, buat di dewan ke, buat di kedai makan sekalipun kan. Jadi dia punya specification ataupun dia punya details yang kita kena ikut. Jadi dulu mungkin kita cakap lah ruang ni katakanlah ruang tu kecil pun kita dah boleh letak ramai, tapi untuk situasi sekarang ruang tu memberikan impak juga sebenarnya sebelum kita nak uruskan sesebuah majlis lah. Jadi kena plan, kena tengok bila kita dah pergi tempat tu, adakah tempat tu mempunyai kriteria yang senang. Contoh bila kita nak menjemput orang yang lebih berusia, ada lift ke ataupun dia hanya orang kata ada eskalator. Bila ada eskalator tak ada lift pula, contohlah kalau kita buat dekat dalam mall ke kan. Jadi bila tak ada lift, macam mana orang yang nak naik ke kawasan yang apa ni kan, katakanlah lift macam mana. So plan tu, kawasan tu. So dia bukan benda lah kan. Okay. Macam mana dengan konsep pula Puan Liza? Ada impact ke dengan apa yang kita nak Okay. Avengers ni semua dah buat Avengers. Ada ke impact? Okay, kalau konsep pula, dia sebenarnya benda ni is very subjektif sebenarnya. Konsep ni boleh jadi berbalik-balik dengan yang saya cakap tadi, bajet. Kalau katakanlah kita ada satu bajet yang spesifik untuk konsep ataupun tema untuk majlis tu, katakanlah bila kita dah letak bajet tu, kita dah letak dah spesifik berapa amount figure untuk decoration ataupun konsep. Kalau katakanlah kita nak buat majlis hari lahir, ada tema superhero, ada tema yang macam orang sekarang ni macam-macam lah, animals lah, zoo kan. So bila melibatkan kanak-kanak ni, environment, konsep-konsep macam ni yang akan orang kata naikkan impact majlis tu sebenarnya. Contoh macam perkahwinan sendiri, ada konsep tradisional, garden, even kan kalau kita cakap daripada segi korporat sendiri, kalau bila kita nak buat annual dinner tu, kalau katakanlah tak ada konsep, macam orang kata kita pergi makan kedai biasa je. Kalau kita tak letakkan konsep kan, bila kita dah letakkan konsep, dia boleh jadi orang kata merubah sesebuah majlis tau. Orang datang pun berpakaian mengikut tema. Bila kita masuk daripada entrance tu kan, dah lively kita kata. So benda tu bila majlis tu ada konsep tu, sebenarnya benda tu memang akan orang kata memberikan impak yang besar lah. Dia akan nampak wow, dia akan nampak lain. Kita akan contohlah kalau kita katakanlah buat superhero and semua tetamu-tetamu kita datang berpakaian macam tu. Anak-anak pun pakai baju Superman lah, ada yang Batman, ada yang jadi Wonder Woman lah, jadi Hulk lah kan. So diorang akan orang kata communicate each other within themselves tau. So benda tu macam seronok lah. And benda tu sebab apa kita kata konsep ni penting, sebab benda tu akan orang kata capture the moment. Moment tu yang kita takkan dapat balik. Sebab bila kita buat majlis, dalam situation moment tu yang kita nak orang kata put in our memories. Kan?
Okey, banyak sebenarnya nak tanya ni, tapi sebelum kita teruskan perbualan lah, kita tengok dulu di ruangan komen jika ada sebarang soalan, dan saya menggalakkan sahabat-sahabat jika ada soalan lah, tak kisahlah soalan tu nampak remeh atau tidak, tanya sebab mungkin soalan yang kita rasa remeh tu sebenarnya besar untuk orang lain. Okey, tanya je, tak ada salah atau betul je kan. Okey, so kita ada Puan Fadisa boleh jawab, jangan takut. Okay, Alright. InsyaAllah. Kita ada Puan Zuin Zulkifli, Assalamualaikum. Puan Puspa Draman, Waalaikumsalam. Oh, dia tanya. Okey. Okey, Puan Norisa Ibrahim, Waalaikumsalam. Dia cakap Assalamualaikum Puan Fadisa. Okey. Waalaikumsalam. Sahabat Facebook ataupun yang follower untuk The Parent Story, jangan lupa tag dan share kita punya sharing pada pagi ni. Even selepas kelas ni, selepas sharing ni pun siapa je boleh tengok lagi kita punya perkongsian akan menjalankan majlis, nak buat majlis untuk anak, tak kisahlah akikah ke, birthday ke, surprise party ke. Okey, ini adalah ilmu yang sangat berguna supaya nanti majlis yang kita buat tidaklah membebankan diri sendiri. Baik. Okey, tadi kita dah bercakap pasal bajet, dah bercakap pasal tarikh pemilihan, tempat, betapa pentingnya tempat atau ruang dan juga konsep yang kita nak pilih. So, patut ke saya bajetkan sekali makanan untuk majlis tu? Atau saya saya kena pilih tempat yang dah siap makanan sekali, senang. Saya tak payah nak sediakan apa. Puan Fadisa rasa macam mana? Okey, sebenarnya yang macam saya cakap tadi, bagi saya lah kalau katakanlah kita nak uruskan sesebuah majlis ni, kalau boleh kita kurangkan kita punya kerja sebenarnya, kita bagi kepada yang lebih pakar. Okey, sebab kebanyakannya tempat-tempat bila kita nak buat majlis ni, dia dah ada in-house caterer ataupun planner ataupun catering yang menguruskanlah makanan. Okay, jadi mereka pun mesti dah memilih ataupun sendiri memberikan orang kata makanan yang cukup sedap. Okay, sebab nak menjaga kualiti at the same time. And then at the same time bila katakanlah dia tempat tu kan, bila dah ada majlis yang sebelum-sebelum ni, kita boleh refer balik. Okay, sebab kalau macam the venue sendiri kita bukan sahaja menguruskan majlis perkahwinan, kita pernah juga membuat majlis-majlis lain lah seperti macam akikah ataupun birthday party. So jadi kita dah tahu menu-menu yang bersesuaian sebenarnya dan lebih mudah untuk menjimatkan masa, sebab kadang-kadang pelanggan ni dia mungkin ada orang kata arrangement lain sebab dia nak menguruskan jemputan, nak menguruskan hadiah. Okay, bila mana tempat tu sendiri dah ada menu-menu ataupun orang kata spesifik menu untuk majlis, contoh hari lahir sendiri kan. So daripada situ dia dah menjimatkan masa sebenarnya, sebab kita nak plan sesebuah majlis ni dia mungkin orang kata in details, sebab kita nak tahu jemputan kita ni siapa, orang yang lebih berusia ataupun kanak-kanak. Bila menu tu sendiri kalau katakanlah kita kata kadang-kadang kita nak buat birthday, kita fikir pasal kek je, tapi perlu tak kita letak candy booth ataupun popcorn. So benda-benda yang kecil-kecil tu yang kadang-kadang pelanggan selalu terlepas pandang, saya perasan. Sebab dia banyak arrangement kan. Jadi kalau katakanlah tempat tu dah ada makanan, lebih mudah. Instead of macam bila you nak ambil dewan saja ataupun you nak ambil space saja kan, and then you nak cari another caterer ataupun food provider kan. So you sendiri nak kena make sure diorang ni datang on time untuk set up. Diorang ni kena ada staff yang kita panggil orang kata dah tahu bila majlis hari lahir macam ni arrangement dia, bila majlis perkahwinan macam ni arrangement dia, bila majlis corporate dinner macam ni arrangement dia. So sebelum nak letakkan tempat tu, kita sebenarnya kena tahu tempat tu pernah tak buat majlis-majlis sebelum ni dan ada tak menu-menu selain daripada menu-menu biasa. Sebab itu yang macam saya terfikir juga, katalah macam tempat yang kita tahu macam tempat Puan Fadisa lah kan, dia macam kalau tengok gambar-gambar tu kan macam dia ruang yang besar. Katalah yang datang tu teringin lah macam dia nak buat majlis tapi tak memerlukan ruang sebesar itu. Dia adakah kita boleh deal dengan
macam pemerintah macam boleh kita pergi untuk pakai ruang yang kita pakai mungkin half of it only, boleh ke? Boleh, tak ada masalah sebenarnya. That's why kalau katakanlah kita nak buat majlis, seeloknya pelanggan ni kena datang. Kena datang ke tempat untuk tengok dan berbincang dengan lebih details untuk tahu. Sebab tu ada tempat kita memang terus bagi package. Bila package maksudnya dia dah termasuk sekali dengan ruangan tu untuk berapa pax and then apa menu-menu dia. Instead of kalau katakanlah you macam sewa tempat saja, bila you sewa tempat saja mungkin dia kena bagi the whole set lah of the space. So you kena arrange sendiri dengan orang kata vendor-vendor luar lah. Tapi kalau macam dekat the venue sendiri, kalau katakanlah you ambil package birthday, kita ada package birthday kita. Kalau you ambil nak buat majlis akikah kan, kita ada package akikah yang sekali dengan kambing, ataupun you nak masak, you nak buat golek. Jadi benda tu, arrangement tu kita dah fikir dah sebelum klien fikir, kita dah memudahkan proses untuk menu makanan, untuk majlis apa. Sebab kita come into macam event planner, jadi kita dah tahu dah apa arrangement yang perlu ataupun detail-details cost yang perlu orang kata customer ni plan sebenarnya untuk satu-satu majlis tu. Okey. Yelah, mestilah dia dah siapkan kan, sesuai lah dengan harga yang dia akan offer tak? Betul. Okay, betul. Bahagian komen ni. Okey. Okey Puan Linda, terima kasih. Betul, dia kata kurangkan kerja, berikan kepada pakar. Alright. Seperti wedding planner. Ada satu soalan pada Puan Puspa, dia tanya berapa lama perancangan buat sebelum majlis? Yang tadi tu lah kan? Sebenarnya betul. Sebenarnya perancangan ni kita kena tengok majlis tu. So contohlah kalau kita kata macam contoh majlis perkahwinan, seelok-eloknya lebih kurang dalam 9 bulan ke 12 bulan lah. Tapi kalau macam majlis hari kenapa? Sebab macam saya cakap tadi, tarikh itu sebenarnya. Sebab kadang-kadang ada orang bila dia buat last minute, dia akan rugi daripada segi tarikh lah. Maksudnya dia berbalik-balik kepada perancangan kita, kat mana kita nak buat. Kalau kita fikir nak buat dekat dewan ataupun di ruang makan kan, kadang-kadang kita boleh ambil satu space ruang makan tu. So kita kena tahulah date tu dah available lagi ataupun tidak, dah diisi ataupun belum. Kalau katakanlah perancangan yang lain, contoh birthday, saya punya pendapat seeloknya 4 ke 6 bulan. Tengok kepada plan sama ada konsep ataupun tidak. So kalau konsep sedia ada, contoh konsep-konsep yang normal, daripada segi decoration tu kita sempatlah orang kata untuk cari. Tapi kalau katakanlah konsep yang berbeza, contoh tiba-tiba plan nak buat konsep Star Wars contohnya. Jadi kita nak orang kata jadikan tempat tu betul-betul orang kata macam dalam dia punya spaceship ke kan. Jadi benda tu melibatkan custom made punya decoration. So bila kita cakap custom made ni, kita kena ada masa lah untuk plan arrangement dia and then bahagian door gift kan. So jadi benda tu bukannya yang standard macam sedia ada. Itu pun kena tengok balik sebab macam saya cakap, benda perancangan majlis ni bukan hanya untuk daripada segi decoration, tempat tarikh tu semua, kita kena tengok jemputan kita sendiri. Kadang-kadang ada date kita nak jemput family members, tiba-tiba date tu dia orang pula dah ada arrangement plan dia orang juga. Nak pergi travel ke, ada majlis dia orang sendiri ke kan. Jadi kena ada plan. That's why macam yang saya punya cadangan seeloknya, kalau katakanlah kita susah, lebih baik kita orang kata kalau kita kurang orang kata berpengalaman dalam nak menguruskan majlis ni, seeloknya hire event planner lah. So event planner ni sebenarnya kita nampak macam tak penting, tapi sebenarnya sangat-sangat penting sebab dia akan fikir sedalam-dalamnya. Kan? Betul macam Puan Ruzida cakap, betul. Berikan pada yang pakar tu memang. So daripada kita buang masa kan. Tadi beri komen perlu ke engage event planner untuk majlis. Yang macam Parisa jawab tadi. Dia kenalah sebab sebenarnya bukan kita tak boleh. Boleh. Cuma ada benda kecil-kecil yang diorang dah biasa dengan customer. Dia dah tahu dah apa benda yang perlu ada. Mungkin kita nanti makan je, tiba-tiba
kek kita lupa, ataupun mungkin juga door gift yang sesuai kita last minute baru nak siapkan. So selalunya kalau event planner ni dia tahulah apa yang perlu ada dan dia dah buat ciklakan kat situ, betul tak? Sebenarnya, konsep event planner ni sebenarnya banyak yang selalu terlepas pandang. Sebenarnya event planner ni dia menjadi orang kanan kepada pelanggan sebenarnya. Sebab event planner ni ataupun wedding planner, dia sendiri yang akan manage vendor-vendor yang akan menjadi orang kata tulang belakang kepada sesebuah majlis. Maksudnya contoh katakanlah kita nak buat pemilihan king kan, kita ada banyak sangat bakers dalam orang kata kita punya kawasan. Jadi sama ada bakers tu boleh buat tak, capable tak nak buat dengan bajet yang kita dah ada ni. Jadi pelanggan sebenarnya boleh beritahu kepada event planner berapa bajet setiap items untuk majlis dia ni, ataupun boleh berbincang dengan event planner untuk dia sendiri keluarkan based on the total cost saja. Ataupun katakanlah contoh pelanggan ada bajet lebih kurang dalam RM10,000 untuk buat satu majlis. So event planner ni yang akan arrangekan RM10,000 ni untuk kos-kos dia. Jadi dia yang akan arrangekan mana vendor-vendor yang sesuai untuk diletakkan dalam bajet RM10,000 tu. Jadi benda ni dia dah mengurangkan orang kata kerja pelanggan tu. Pelanggan tak payah susah-susah payah nak pergi cari, nak survey, dia yang akan uruskan. And then perjalanan contoh macam MC, siapa ada games ataupun tak, tentatif kan flow dia daripada awal majlis sampailah habis majlis, siapa yang akan arrangekan daripada segi games ataupun ada orang kata aktiviti karaoke ke. So banyak, melibatkan banyak details-details sebenarnya. Kan? Kita ni just sampai tu kita pun adalah orang yang diraikan lah kan. So tak adalah nak pening apa tak ada kan. So kita dah lepas. Yes. Dia yang kena make sure. Kalau macam tu, berapa banyak involvement owner majlis lah dengan event planner sebenarnya. Saya tak nak, sebab takut nanti kat event planner rasa macam leceh lah pula customer ni kan. So sebenarnya pelanggan ni macam mana yang sebenarnya, apa JD pelanggan lah macam kita dah hire event planner. So kita punya intervention tu dengan event planner, apa yang sebaiknya lah. Kita nak kena kacau selalu. Actually event planner ni dia adalah planner sebelum majlis. Maksudnya apa yang diperlukan untuk sesebuah majlis. Jadi dia mengikut balik kepada discussion antara pelanggan dengan event planner tu sendiri. Sama ada dia nak bagi fully 100% kepada event planner tu uruskan, ataupun ada pelanggan juga mungkin dia dah ada tempat tapi items lain tu dia tak ada. Maksudnya dia boleh berbincang secara orang kata dengan planner ni. Untuk planner ni yang keluarkan apa detail-details dia. So sebab bila kita cakap dengan event planner, dia ada collaboration sebenarnya dengan vendor-vendor luar sebab dia dah biasa uruskan. Jadi dia dah lebih tahu servis mereka, pengalaman mereka, adakah dia capable nak buat. Sebab kalau kita cakap daripada segi konsep, daripada segi event, benda ni very subjektif. Dia berbalik-balik dengan bajet. Kalau katakanlah kita ada bajet rendah, mungkin tak perlu mencari event planner. Mungkin boleh ambil tempat yang dah package itu dah termasuk dengan event planner dah sebenarnya. Jadi benda tu orang kata you dah jimatkan kos. Yang paling penting pada hari majlis tu ada tak event coordinator yang akan menguruskan apa yang kita dah plan tu juga. So event planner ni dia akan collaborate juga dengan event coordinator. Untuk bagi orang kata perjalanan daripada awal majlis sampai habis majlis tu smooth je apa yang dah dirancang oleh event planner ataupun pelanggan, event coordinator ni yang akan arrangekan pula. So dia ada dua konsep dekat sini, related lah, correlation lah kita panggil. So event planner ni dia punya task tu lebih kepada sebelum. Tetapi untuk event coordinator adalah pada hari majlis tu sendiri. Yang itu pula kita sama ada kita sendiri ataupun yang mungkin juga event planner tu akan menjadi koordinator lah. Boleh lah macam tu.
Boleh. Dia mengikut kepada event planner tu sendiri. Kalau katakanlah quotation dia, sebut harga dia dah bagi sekali come to event coordinator, maksudnya dia punya team ataupun dia sendiri yang kira menjadi floor manager lah untuk majlis tu. Jadi arrangement tu tuan rumah tak perlu risau. Maksudnya dia hanya melayan tetamu saja. Saya boleh katakan kalau katakanlah betul-betul hire event planner ataupun event coordinator sebenarnya pelanggan ni dah cuci tangan sebenarnya. Dia kira tinggal datang, meraihkan tetamu, bergambar, yes, enjoy the event tu sendiri. Kita nak, sebab bila kita buat event, kita nak pelanggan tu enjoy the event. Kita tak nak pelanggan ni pula yang nak arrangekan, oh makanan ni tak keluar lagi, oh lepas ni apa ya, ada games pula, oh macam fotografer dah sampai ke belum, kan, jadi benda-benda tu is very specific and in detail sebenarnya. Itulah teringat juga ada satu majlis kahwin sahabat lah. Sebab semuanya dia buat sendiri. Tapi kesian sangat sebab masa dia nak bergambar dengan mak dia tu, mak dia dicari tak jumpa. Rupanya dia tengah melayan, dia tengah uruskan barang di dapur. Kesian lah, memang nampak lah. Faham. Penuh dengan minyak dah. Sian tengok macam okey. Itulah fungsinya kalau kita ada event planner dengan event coordinator lah. Okay. Betul. Sebab tu saya cakap daripada awal sekali, benda pertama bila kita nak buat majlis ni budget. Okay, budget tu memang kita kata budget ni adalah orang kata kita punya guideline. Tapi budget ni kena relevan lah ikut kepada majlis tu. So tak boleh lah orang kata nilai tu you letak satu nilai tapi you expect daripada A sampailah Z. You kena check balik benda tu. That's why kita better kita tanya kepada yang pakar. Baik. Okey, kita tengok dulu ada tak soalan lain. Okey, terima kasih Puan Puspa ni rajin bertanya. Sangat support. Terima kasih Puan Puspa. Puan Natasha Azmi dia ada panjang jugalah perkongsian dia mengenai kehendak untuk dapatkan memorandum, mohon pengusaha catering dapat bernyawa lah sempena PKPB ni kan. Tak apa Puan, nanti admin akan tengok dan mungkin kita boleh discuss sama-sama. Pun dah banyak jugalah menguruskan hal SOP dan berkaitan dengan kehendak kerajaan lah kalau nak adakan majlis di tempat dia. Okey, setakat ni tak ada soalan lain lagi. Kurangkan kerja, terima kasih Puan Rozida. Perlu ke engage, dah dijawab tadi macam mana nak pilih tempat yang sesuai untuk satu majlis. Tadi kita bincangkan Puan Parisa tentang pemilihan tempat yang sesuai dengan tema dan tu kan. Okey, sebenarnya untuk pemilihan tempat ni kita ada beberapa kriteria lah. Okey, nombor satu kalau kita tengok tu, kalau katakanlah kita nak buat majlis yang melibatkan ramai tetamu, seeloknya pemilihan tempat tu kena besar dan selesa. Sebab bila kita nak buat majlis ni, kita nak meraihkan orang kata tetamu-tetamu ni juga dalam pada masa yang sama. Dan sekarang punya konsep dah ada SOP, dah ada new norm, dah ada arrangement baru yang sebelum ni kalau kita kira mungkin kita tak perlu pun tempat yang besar, mungkin kita perlukan tempat yang kecil yang boleh memuatkan orang kata 50 ke 100 orang tengok kepada majlis. Tapi untuk sekarang saya rasa pemilihan tempat, ruang yang besar dan selesa memainkan peranan utama sebenarnya. Dan dalam pada masa yang sama facilities sebab kalau katakanlah kita pilih sesebuah tempat tu tapi kita tak fikir pasal facilities. Sebab contohlah kalau kita cakap majlis perkahwinan ataupun majlis akikah yang memerlukan macam surau ataupun ruangan macam bilik VIP, kan contohlah kita buat majlis akikah, ibu ni nak breastfeed anak dia. Ada tak bilik yang sesuai? Jadi benda-benda macam ni yang kita kena concern. Surau sebab saya cakap contoh majlis pada pukul 12 sampai pukul 4. Takkan family nak balik rumah pula nak solat Zuhur. Jadi surau, tempat yang macam bilik VIP ataupun kita panggil washroom. Sebab bila dah ramai tetamu, items-items ni yang kita akan concern pada hari majlis tu sebenarnya. Selalunya pada hari majlis baru pelanggan macam ada washroom tak? Dekat mana? Ada surau tak nak solat? Tapi sebelum tu pelanggan macam tak concern, tak perasan. That's why bila datang dekat tempat tu, kita kena tengok
Selalunya salesperson ni dia akan berikanlah bagi tahu apa facilities yang tempat tu ada, ataupun adakah tempat ni orang kata family friendly ataupun disabled people's friendly, senang nak naik turun, nak bawa stroller, ruangan-ruangan macam diapers. Jadi bila melibatkan kanak-kanak ni, dia punya natural hidup dia pada awalnya di zaman kanak-kanak ni dia nak orang kata bermain. Space Betul. tu kalau katakanlah kita buat birthday, cukup tak space untuk kita letakkan tempat area games tu? Ataupun arrangement, contoh kita nak buat pertandingan mewarna dengan kanak-kanak, ada tak ruangan-ruangan yang boleh kita letak diorang ni supaya diorang ada space yang cukup? Jadi benda tu tak mengganggu orang kata perjalanan majlis tu. Cukup ke nak letak inflatable bouncing castle ke, kan? So banyak juga tempat saya tengok kan, macam sekarang ni kita ada banyak space kan, dia ada dia punya orang, okay? Tapi benda ni back balik to the customers, dia kena tengok balik jemputan dia berapa ramai, siapa yang dia nak jemput, adakah dia menjemput lebih ramai kanak-kanak. Jadi orang kata tempat yang berekon, tempat yang selesa akan orang kata memberikan impak yang besar lah. Sebab majlis ni kita kena ingat, balik je habis saja majlis, compliment ataupun feedback yang daripada pelanggan ni yang orang kata akan memberikan, orang kata pelanggan ni dia akan puas hati lah, sebab dia tahu majlis dia dah diraikan di tempat yang orang kata selesa, momen-momen tu pun ada, tak mengganggu pihak-pihak luar kan. Tempat parking juga, senang ke nak parking dekat area tu, kena berbayar ke tidak kan. Kadang-kadang benda ni dilupa, dia terlupa sebenarnya sebab dia concern, okey bila nak buat majlis dia fikir okey tempat, lepas tu dia fikir okey decoration, makanan, itu je. Tapi yang item-item kecil tu yang saya cakap balik tu tadi tu. Okey, betul sangat. Okey, terima kasih Puan Puspa, banyak tips dia, sangat banyak tips. Saya pun tak terfikir, betul. Tapi betul, masa pergi majlis kahwin, bila dah kita drag tu kan, tiba-tiba macam nak balik takut tak sempat solat, memang akan tanya, ada surau tak sini? Memang itu wajib lah. So memang tak terfikir pun sebenarnya itulah. Yang perlu kita fikir, yang kalau tak nak fikir, kita upah je lah orang-orang yang lebih tahu, yang lebih faham tentang apa keperluan kita tentang majlis kan. Setakat ni tak ada lagi soalan. Tapi tak apa, katalah sahabat-sahabat TPS ada mempunyai soalan nanti, cuma letakkan di ruangan komen, insya-Allah admin akan cuba jawab, dan kalau susah sangat dijawab, kita akan refer pada Puan Falisa untuk tumpang jawab. So jangan risau, just teruskan tanya soalan. Semoga soalan-soalan tuan-puan akan membantu ibu ayah lain di sana untuk buat decision yang lebih baik, especially dalam planning, sama ada nak buat sendiri ke, kat rumah ke, kat dewan ke, nak hire event planner, event coordinator, semua tu jadi mudah. Tanya je, insya-Allah kita akan jawab secepat yang mungkin lah. Okey. Jangan lupa untuk share, like, tag sahabat-sahabat anda untuk siapa-siapa yang kita dengar-dengar kan, macam ada yang nak buat akikah, ada yang nak buat surprise birthday, ada nak buat tema birthday grand kan, ataupun nak kahwin. So sharekan kita punya sharing pada hari ini, semoga mereka juga mendapat manfaat daripada perkongsian kita dengan Puan Falisa. Okey, nampaknya kita dah sampai ke penghujung rancangan. Okey, sebelum kita berakhir, Puan Falisa ada apa-apa pesanan sebelum program kita ni ending? Okey, saya ada sedikitlah orang kata perkongsian. Okey, terima kasih kepada Parent Story juga menjemput saya. Sebenarnya kalau kita ikut pasal perancangan majlis ni, tak kira lah sama ada kita nak buat majlis yang kecil ataupun besar kan. Sebenarnya perancangan yang teliti yang perlu diletakkan sebenarnya. Kebiasaannya selalu pelanggan dia rasa dalam situasi sekarang, saya faham
sebab situasi sekarang dia jadi uncertain untuk pelanggan-pelanggan ni decide sama ada bila tarikh-tarikh yang sesuai. Tetapi macam saya cakap, kita kena adapt dengan new norm, kita kena adapt dengan orang kata dugaan yang Allah berikan berkenaan dengan COVID ni. Yang penting kita kena move on. Tetapi kalau katakanlah kita ada plan untuk buat sesebuah majlis ni, sebenarnya seeloknya kita grab daripada awal. Sebab kebanyakan saya tengok event planner ataupun orang kata event space sendiri, macam the venue sendiri, kita sendiri ada keluarkan package untuk pelanggan Grab sebelum hujung tahun. Jadi untuk sebelum berakhirnya 2020 ini dan kita akan masuk kepada 2021, kita untuk the venue sendiri kita ada end year sales yang akan berlangsung pada 11 hari bulan 11 minggu hadapan. Jadi kita ada beberapa package yang bersesuaian lah dengan konsep majlis-majlis untuk pelanggan, ataupun anda ada rakan-rakan yang ingin mendirikan rumah tangga ataupun ada corporate company yang nak buat majlis. Sebab kita cakap satu je, dalam pada masa yang sama perancangan ni penting. Sebab kalau katakanlah you plan awal, actually kadang-kadang harga tu actually you punya budget rendah tapi you boleh dapat sebenarnya. Jadi it's better you grab awal. Ini sebahagian daripada majlis-majlis yang dah kita pernah buat lah di The Venue Shah Alam sendiri. Kita pernah uruskan majlis untuk Pak Azad dan Ira Shazira untuk anak-anak dia. Masa ni macam ni yang kita cakap, yang ni kita kata konsep-konsep yang kita panggil Beauty and the Beast. So dia letakkan konsep macam ada candy booth, ada dessert corner, and then ada bouncing castle. Jadi konsep tu sendiri memainkan peranan utama. Contohnya kadang-kadang kita tengok ada tempat tu dia boleh buat majlis perkahwinan tapi dia tak expect they can turn that space into konsep yang berbeza. Masa ni rezeki The Venue Shah Alam, Anwar Zain ada datang buat live lagi pada waktu ni. And then kita juga pernah menguruskan majlis untuk company Bella Amara. Puan Bella dia ada buat, masa ni dia dapat anak yang second one ni. So dia combine majlis akikah campur dengan anak yang first Amara ni untuk buat birthday. So sebenarnya bila kita nak buat majlis, kita sebenarnya boleh combine. Contoh kita dah ada plan nak buat birthday anak, kita dah ada juga anak yang lagi seorang ni kita nak buat akikah. Ataupun kita nak celebrate anniversary. So sebenarnya boleh. You sebenarnya you dapat jimatkan kos sebenarnya. Tak perlu buat majlis yang berbeza. So daripada situ tetamu pun tak perlu datang 2 kali, and then boleh orang kata attach together, kan? So yang ni kita memang uruskan semualah untuk majlis Puan Bella ni. And then yang ni yang saya cakap tadi lah, selain daripada kita buat birthday wedding kan, kita pernah juga berkolaborasi dengan satu college culinary Five Best Skill Training Center ni. Dia membuat graduasi untuk pelajar-pelajarnya sebab tempat dia tak cukup besar. And then orang kata tak cukup kapasiti sebenarnya. Yang ni kita buat untuk lebih kurang dalam 800 orang sekali masuk. Ini sebab kita ada 2 hall sendiri. Sebab kita ada dekat the venue sendiri, kita ada 2 dewan sebenarnya. Kita ada grand ballroom, yang lagi satu kita ada event hall lah. Jadi tengok kepada kapasiti. Berbalik-balik, kalau katakanlah you rasa tetamu you ramai, you rasa you nak jemput sekali datang, you boleh arrangekan plan yang berbeza lah dekat situ. Yang ni kita buat TNB. Yang untuk TNB ni cerita dia menarik sikit kerana kita buat kepada head of department dia, anak dia kahwin. Jadi bos dia ada datang pada majlis perkahwinan tu, dan dia selepas 2 atau 3 tahun macam tu tak salah saya, dia datang balik dan dia propose kita untuk kita jadi dia punya event planner untuk buat annual dinner tu TNB. Kita berbesar hati sangat sebab yang ni kita providekan macam-macam, termasuklah live band, termasuklah LED screen, yang kalau kat bawah sekali boleh tengok sebelah kanan tu kita buat live cook. Yang ni kita buat konsep orang kata live cook.
Maksudnya kita buat pasta. So benda-benda ni yang kadang-kadang kalau kita nak kelainan, kita kena tahu apa sebenarnya perancangan dia. Mungkin plan asal kita nak buat simple, tapi sebenarnya kadang-kadang benda yang simple tu dia boleh jadi extraordinary. Kalau katakanlah bercerita dengan event planner sebenarnya. Okay, so saya rasa setakat itu perkongsian saya. So sekiranya mana-mana parents ataupun ada rakan-rakan yang ingin tahu lebih lanjut lah berkenaan dengan promosi The Venue Shah Alam, boleh layari Facebook page The Venue Shah Alam ataupun IG ataupun Google business kita The Venue Shah Alam. Boleh juga hubungi talian hotline kita 0183884845. Saya tak sempat nak type. Tak apa, tapi semua dah tahu. Kalau cari pasal The Venue Shah Alam, tekan je dekat Facebook ataupun kat Google The Venue Shah Alam, insyaAllah sampailah ke Puan Faliza ni. Dapatkanlah apa khidmat nasihat beliau lah kalau perlu. Okay, so saya berharap perkongsian kita hari ini akan dapat memberi sedikit sebanyak manfaat kepada ibu ayah. Walaupun kita decide untuk buat sendiri, tapi sekurang-kurangnya apa yang di-share hari ni kita dah ada dalam otak kita lah. Okay, first apa yang perlu ada, budget kena ada dulu. Then pada budget tu kita flow terus direct ke makanan, tempat, tarikh dan juga jumlah jemputan yang kita nak jemput. Alright. Okay, jangan lupa ibu ayah, sahabat-sahabat TPS dan juga sahabat-sahabat yang menyaksikan kami pagi ini untuk share, like, tag sahabat-sahabat anda supaya lebih ramai lagi yang akan mendapat manfaat perkongsian hari ini. Okey, jangan lupa untuk bersama kami lagi minggu hadapan pada waktu yang sama, pada hari yang sama, Ahad, setiap Ahad, pada setiap 11 pagi. InsyaAllah kita akan jemput lagi ramai speaker-speaker yang menarik dan akan memberi kita banyak ilmu-ilmu baru, bukan saja pasal ibu bapa tapi semua berkaitan dengan ibu bapa yang mungkin bukan sekarang, satu hari nanti kita akan memerlukannya. Okay, stay safe, stay at home. Kalau tak ada keperluan, jangan lupa cuci tangan, jaga diri, pakai mask jika perlu keluar dan semoga Allah merahmati kita dan memudahkan semua urusan kita hari ini dan sampai bila-bila. Terima kasih Puan Faliza. Terima kasih sahabat-sahabat. Okey, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.